Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa ala dengan limpah perkenan kurnia daripada Allah. Walaupun ramai sedang mengharungi jam yang sangat teruk, kita diizinkan oleh Allah untuk berada di sini. Kuliah kita pada bulan lepas tak ada, bulan sebelum tu kita berhenti sampai muka surat 68 pada tajuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita sambung tajuk yang berikutnya pada muka surat 69. Tajuknya doa para sahabah atas orang yang zalim terhadap mereka. Qala al-musannif hafizahullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendoakan keburukan ke atas orang yang memfitnahnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, sebahagian penduduk Kufah melaporkan Sa'ad kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar memecatnya dan mengangkat Ammar. Mereka melaporkan bahawa dia tidak baik dalam melakukan salat. Lalu dikirim utusan kepadanya, dan utusan itu berkata, wahai Abu Ishaq, yang gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka mengatakan bahawa engkau tidak baik dalam melakukan salat. Abu Ishaq berkata, sumpah demi Allah, aku salat bersama mereka seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang darinya. Ketika aku salat Isya, aku melambatkan 2 rakaat pertama dan mempercepatkannya pada 2 rakaat terakhir. Utusan itu berkata, itulah dugaan terhadapmu wahai Abu Ishaq. Kemudian seseorang atau beberapa orang diutus bersama Sa'ad ke Kufah untuk bertanyakan kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad. Setiap yang datang ke masjid, utusan itu bertanya tentang Sa'ad dan mendapatkan jawapan pujian tentang Sa'ad dari penduduk Kufah. Namun ketika utusan itu masuk ke Masjid Bani Abbas, ada seorang dari Bani Abbas yang bernama Usamah bin Qatadah, yang digelar dengan Abu Sa'dah, berdiri dan berkata, sumpah, jika engkau meminta kami berkata tentang Sa'ad, maka bagi kami Sa'ad adalah orang yang tidak ikut dalam pasukan tentera, yakni tidak mahu berjuang, tidak merata dalam pembahagian, maknanya tak adil, dan tidak adil dalam pemerintahannya. Mendengar kata-kata itu, Sa'ad jadi marah dan berkata, demi Allah, sungguh aku akan mendoakan 3 perkara. Ya Allah, jika hamba-Mu ini, yakni Usamah bin Qatadah, berbohong, pamer dan menjilat, maka panjangkanlah umurnya dalam keadaan miskin dan timpakanlah fitnah-fitnah kepadanya. Setelah peristiwa itu, setiap kali ditanya, dia yakni Usamah bin Qatadah berkata, aku orang tua yang sengsara, doa Sa'ad benar-benar menimpaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada malam ini ialah lanjutan daripada yang hari itu. Yang hari itu ialah tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa para nabi yang lain. Doa ni yang nabi juga para nabi ada 2 jenis doa. Satu doa kebaikan, yang keduanya doa keburukan. Hak ni benda yang kalau kita baca betul-betul ayat Quran, kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa ada ketika-ketikanya Nabi akan mendoakan kebaikan. Benda yang orang minta buruk, macam yang Abu Hurairah cerita tu, Nabi doakan kebaikan, maka datang kepada kebaikan. Tapi ada ketikanya yang Nabi mendoakan sesuatu yang buruk.
ke atas pihak yang didoakan tu. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana doa Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana doa Nabi Musa alaihi salam yang minta supaya Allah Taala turunkan azab pada golongan-golongan yang tertentu ni. Yang lawan dia lah, yang lawan dia. Baik, itu satu bahas semalam yang kita baca bulan sebelum ni. Malam ni pengarang kitab kita ni tunjukkan kepada kita tentang ada sahabat yang kita panggil kibarus sahabah, antara sahabat yang ulung, yang menunjukkan contoh kepada kita tentang situasi yang begini. Contoh yang pertama diberikan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dalam riwayat Sahih Bukhari tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, pertama sekali kita selalu dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi kita tak dengar gelaran dia adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila ada orang laporkan tentang Sa'ad, Sa'ad ni ketika itu merupakan gubernur di situ, pemimpin wali di kawasan Kufah. Bila orang komplain, maka komplain itu sampai kepada Umar. Umar adalah khalifah. Umar satu orang manusia yang sangat strict dengan orang-orang yang di bawahnya. Jadi dia ambil tindakan tukar, ganti dengan orang lain. Cerita pasal gantikan satu orang daripada jawatan dia diturunkan jawatan, lepas tu ganti orang lain. Cerita tu mana dunia pun ada, tak apa. Daripada sebesar-besar jawatan sampai turun tak ada jawatan, benda tu memang berlaku. Sebagai contoh, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu jadi panglima perang yang sangat hebat, yang sehingga kan menyebabkan, boleh dikatakan sangat ramai tentera Islam di zaman itu yang bergantung kepada dia. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bukan jealous, dia bukan rasa tergugat dengan Khalid, tapi dia memikirkan tentang orang-orang yang nanti pergantungannya bukan lagi kepada Allah, pergantungannya kepada Khalid. Lalu dia ambil tindakan, turunkan pangkat Khalid jadi tentera biasa. Maka Khalid jadi tentera biasa, berperang. Bila dia tak duduk depan, dia duduk berada sebelah belakang je lah ni. Dan akhirnya Khalid itu matinya bukan di medan perang, matinya di atas katil, dalam keadaan penuh badan dengan luka lah. Bukan kata mati relax macam tu, maknanya dia mati dalam berjuang juga. Baik, itu kes Khalid. Diturunkan jawatan atas ijtihad daripada khalifah untuk mengelakkan kerosakan di kalangan orang ramai. Dalam kes Sa'ad ini pula, Umar tukarkan dia kepada Ammar pasal ada laporan yang tidak baik tentang diri Sa'ad. Dari sudut Umar bin Al-Khattab sebagai pemerintah, sebagai khalifah, dia nak jaga orang-orang yang di bawahnya betul-betul menjalankan amanah. Yang tu. Jadi untuk satu tempoh dia bagi rehat dulu Sa'ad ni. Bila gantikan dengan Ammar, dalam masa yang sama dia menghantar utusan, hantar wakil untuk semak dan teliti. Dia, kita kira macam bila orang ada kes tuduhan lah kan, bila kata tuduhan belum tentu betul lagi, orang tuduh. Cuma untuk mengelak, bila kita katakan dalam proses siasatan dan sebagainya, duk terpisat bagi orang lain jalan kerja. Jadi Umar hantar utusan untuk selidik betul tak betul laporan tu, supaya satunya Umar ingin patuh kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran, iaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu berita daripada orang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun, selidik dulu. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar. Dia turunkan Sa'ad pasal barangkali tak mau timbul gangguan pada siasatan. Fine, itu satu bab. Dia hantar utusan. Ini kita nak tengok beberapa angle daripada hadis ini. Kita tengok beberapa angle yang bagaimana para sahabat melaksanakan tanggungjawabnya terhadap agama. Jadi orang seperti Umar, dia hantar utusan supaya selidik benda ni jangan sampai salah. Baik, apa yang itu satu bab Umar.
Dari sudut Sa'ad pula, dia adalah orang yang kena tuduh. Kan? Mana ada Umar, ada Sa'ad sebagai orang yang kena tuduh. Yang ketiga, ada utusan yang diarahkan membuat soal siasat, dipanggil pegawai penyiasat lah kata-kata. Kemudian ada saksi. Saksi sama ada saksi itu menyokong ataupun menolak tuduhan tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima ialah pada tuduhan. Apa poin tuduhan dia? Sebelum kita cerita yang lain, kita tengok dalam hadis ini kata tuduhan yang dikenakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ialah tidak melakukan solat dengan baik. Solatnya tidak baik. Jadi wallahu taala alam, tuduhan itu umum begitu. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam hadis yang pendek ini dia explain tentang mana yang mungkin benda tu menjadi perbincangan kot. Iaitu dia kata ketika solat Isyak aku melambatkan 2 rakaat pertama. Maknanya dia kata masa solat Isyak, solat 4 rakaat ni, rakaat 1, rakaat pertama, rakaat kedua dia buat lambat, buat panjang. Panjanglah. Rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Dan apa yang dilakukan itu sebenarnya itulah yang diajarkan dalam hadis. Dalam solat yang 4 rakaat Nabi sebutkan solat zuhur lebih panjang daripada solat asar yang tu. Dan dalam solat yang ni rakaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Pertama dan kedua lebih panjang daripada ketiga dan keempat. Perkara ni kita boleh jumpa dalam beberapa hadis Nabi SAW. Kalau rasa nak tengok, sekurang-kurangnya boleh tengok dekat Bulughul Maram, ada hadis-hadis tu. Baik, jadi nak ceritanya Sa'ad ini dia mempertahankan diri dia. Dia kata apa yang dia buat yang orang duk komplain tu, itu ialah apa yang ikut Nabi. Kenapa tak puati? Maknanya tak puati dengan apa yang dia buat atas dasar dia ikut Nabi lah. Itu poin. Lepas tu utusan tu pula kata inilah dugaannya kan. Orang tuduh benda yang tak betul kadang-kadang. Jadi utusan ini telah pun pergi berjumpa dengan orang-orang ramai untuk minta pandangan tentang bagaimana Sa'ad ini. Jadi ramailah orang yang puji Sa'ad. Tuan-tuan, sebenarnya cerita dia bukan kena pada Sa'ad saja. Ramai orang. Kalau kita nak ambil contoh apa namanya manusia ni kan, dia suka jenis exaggerate tau, lebih-lebih. Kalau kita ambil, bukanlah nak bela apa, tapi sebahagian kita katakan, walaupun sebahagian kita punya wakil rakyat, sebagai wakil rakyat kita memang jenis tak nampak muka. Dia mai sekali-sekala dekat-dekat nak pilihan raya mai pula. Tapi rasanya tu dulu-dulu tau. Lah ni boleh kata ramai yang turun padang. Dia akan carilah pasal perlumbaan dia begitu kan. Dia kena ambil kredit dekat banyak benda. Jadi boleh kata yang turun ni turun keluri, turun bantu, banjir pun pergi, semua turun. Tapi manusia ni dia bukan puas hati je. Kalau kita tanya macam mana YB lah? Tak nampak patah hidung langsung. Seorang tu punya cakap tak nampak patah hidung langsung, sakit dia yang sambung. Betul? Bukan dia pernah mai. Bukan dia pernah mai tu pasal masa dia tak nampak, padahal merata tempat dia duduk pergi. Dalam kawasan yang besar tu mungkin dia dah pergi melawat yang tu, dia dah buat yang ni. Kalau dia tak sampai pun dia hantar dah pegawai dia untuk bagi bantuan lah apa semua. Dapat kat seorang tu ni, dia mana pernah turun, bantuan pun tak pernah bagi. Padahal yang merata ceruk orang dapat bantuan tu, kawan tu pula buat. Itu benda biasa. Tapi tabiat yang buruk tu memang ada lah. Menyebabkan benda tu akan jadi, dia akan jadi satu fitnah tau. Orang yang kadang tiap-tiap minggu turun, ataupun kadang memang dia duduk kat situ pun, tetap juga atas tuduhan tak turun buat kerja. Nak turun buat kerja macam mana pun tak tahu dah. Jadi kalau kita kata wakil rakyat kita dikenal macam tu, tak, kita kata bukan semua, memang ada jenis memang tak turun langsung pun ada. Tapi ramai juga sekarang dengan kesedaran kita katakan yang turun berhabis-habisan untuk bersama bantu rakyat ni. Ada benda tu. Tapi nak ceritanya bukan depa ni, bukan baru ni je kena ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dulu pun dalam dia baik dengan orang pun bila tanya, dalam ramai yang kata dia bagus, dia baik, tiba-tiba datang manusia yang bernama Usamah bin Qatadah, dia kata tak. Dia kata Usamah ni benda yang buruk. Dia tengok apa tuduhan dia. Dia kata pertama sekali Usamah ni ialah orang yang tidak berjihad, yang tak turun berjuang.
Dia kata tu barangkali ialah dengan pertimbangan sama ada dengan niat yang jahat ataupun dia menilai atas dasar apa yang dia nampak, yang dia tahu, dan seakan-akan yang dia tahu sikit tu itulah segala-galanya. Manusia ni satu jahat. Dia suka tabak benda tak betul. Dia suka fitnah. Kan? Dia tak suka, dia habaklah benda yang betul pun kata tak ada. Satu lagi manusia, dia suka judge berdasarkan apa yang dia tahu tanpa dia ambil tahu pun benda lain daripada benda yang dia tahu tu. Orang turun buat kerja, orang buat macam ni, dia kata tak ada, padahal dia sendiri pun tak tahu kat mana. Jadi barangkali itu yang telah berlaku bila dia kata Usamah ni kata si Sa'ad ni tak pernah turun untuk berperang. Tuduhan yang berikutnya, Sa'ad ini tidak adil di dalam pembahagian. Maknanya pembahagian agihan, ghanimah dan sebagainya, dan dia tidak ada dalam pemerintahan. Terang-terang benda ni merupakan suatu tuduhan bohong. Jadi Sa'ad ni, wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan, para sahabah ni jenis, kalau kita katakan manusia biasa. Kalau orang tukar pecat jawatan ke apa ke, mana manusia pun dia akan ada rasa kat jiwa dia. Kalah bertanding jawatan kawasan masjid pun kecil hati. Kan? Aku lama dah buat kerja tahun ni, duit banyak habis kat masjid, tiba-tiba pilih pengajar surat jalan kawasan masjid tak terpilih. Tu pun rasa mau dekat 2-3 bulan kan nak ubat tu. Ada orang kalah-kalah terus hilang ruyuk terus, tak main langsung lah surau masjid. Ada orang macam tu. Kok mana pun ada perasaan tu. Wallahu ta'ala alam, Sa'ad manusia mungkin ada rasa tu, tapi yang lebih parah daripada tu ialah pasal dia diambil tindakan atas tuduhan yang palsu. Tu dia marah. Yang tu yang lagi lebih tu. Kalau betul tak buat kerja, orang pecat, kau tak puas hati pun, last kali kena redha lah. Dah tak perform macam mana kan, turun lah. Benda tu boleh ubat. Tapi kalau kita diambil tindakan atas benda yang palsu, orang tuduh, yang tu memang lebih dalam dia punya luka tu, orang tak lagi marah lah benda tu kan. Jadi oleh kerana pembohongan yang dilakukan oleh manusia ini, kita kira macam tu lah. Dalam hadis ni dia tak sebut directly Usamah tu bohong, tetapi Sa'ad kata Usamah buat tuduhan yang bohong. Baik, untuk buktikan siapa yang betul, Usamah ataupun Sa'ad, Sa'ad telah pun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikenakan tindakan kepada Usamah. Dalam penghujung cerita ni, Usamah sendiri menyatakan doa Sa'ad benar-benar menimpa aku. Maknanya apa? Pendirian Sa'ad itu, dia punya pendirian betul. Apa yang dituduh oleh Usamah itu memang palsu. Usamah dia tak mengaku, tapi bila dia kata ini betul-betul benda yang kena kat dia ni memang doa daripada Sa'ad lah. Pasal apa doa Sa'ad? Pasal dia telah pun menipu, menuduh palsu kepada Sa'ad tadi. Itu Usamah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada konflik yang berlaku di kalangan mereka ni, poinnya ialah boleh tak kita mendoakan keburukan ke atas orang lain, mengambil kira daripada tajuk kita yang sebelum dan apa yang dilakukan oleh Sa'ad, menunjukkan ruang boleh doakan keburukan ke atas orang-orang tertentu yang melakukan keburukan ke atas diri kita. Benda tu boleh buat, bukan kata mesti buat. Kalau kita tak mau buat, kita jenis orang kata jenis malaikat kan, tak apa orang kata macam mana pun buat, tak je diam je pun boleh. Mudah-mudahan ada kebaikan, Allah Ta'ala bagikan pahala yang besar atas kesabaran yang dia tunjukkan, tak apa. Tapi kalau dia rasa dia marah dan dia rasa benda ni biar Allah tunjukkan kepada orang ni, dia berdoa, angkat tangan minta ke Allah Ta'ala, itu hak dia, hak ke atas orang yang dizalimi. Pasal itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena sentiasa kita ingat da'watul mazlum la turad. Doa orang yang dizalimi tidak ditolak. Doa orang yang dizalimi tidak ditolak. Kita kalau kita benci ke orang macam mana pun, kita marah macam mana pun,
Berhenti takat mana? Kalau kita ke dia bersalah, berhenti takat hak dia salah ya? Kalau kita lajak, itu adalah modal dia pula untuk mengadukan hal kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kecam dia takat hak mana topik yang dia salah, tak boleh dia salah kan? Itu pun dalam ruang lingkup peraturan yang ada, syarak ada dia punya undang-undang dan adabnya. Tapi bila kita doa lebih ataupun kita kecam lebih, ambil tindakan lebih, bahkan kita tambah kalau kita cerita dalam Facebook kan, dalam Facebook dalam media sosial ni ada kadang-kadang satu tajuk tu mungkin ada kesalahan di kalangan orang tertentu, tapi hak troll ni, dia punya troll tu luar jangkauan akal. Kadang-kadang dia pun ni tak ada iman ke, tak takut neraka ke apakah, dia punya troll tu jauh sangat. Mungkin hak pertama tu memang dia salah, tapi yang troll tu melampaui kesalahan yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah tadi ni. Jadi zalim tu, kawan yang bersalah tadi, satu kita kata, kalau kita kata zalim, satu kesalahan dia tu zalim lah, satu kezaliman. Tapi orang yang kecam dia atas kesalahan tu berhenti pada border je, fine. Orang yang troll lebih daripada had itu juga orang yang zalim. Itu juga orang yang zalim, yang dipanggil mu'tadin, orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang dia melampaui daripada batas yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi tabiat kita bila kita jenis troll apa semua tu kan, dia kena beringat. Dia kena beringat jangan kita lebih daripada hadnya. Kawan tu salah, ya salah, tapi takat mana dia salah, takat tu sudahlah. Bila lajak lah sekali kita rawit, bahkan kadang-kadang kita memfitnah dia. Benda tu sangat banyak kalau kita nak tengok dalam media sosial ni, tambah dalam Facebook tu, segala mak nenek ibu dosa tu ada datang tu. Yang bagus, yang hebatnya, benda yang macam tu bukan orang-orang biasa saja buat, tapi orang yang ada title agama pun tompang kaki, tompang juga. Dan bila ada orang yang pak lebay tompang sekaki, ada ustaz yang tompang sekaki, dia punya orang bawah lagi melompat, lagi syok lah. Tidakkah kita nanti akan bimbang kita mendorong orang lain buat dosa atas apa yang kita post, apa yang kita komen, apa yang kita troll. Cerita troll ni cukup banyak sebenarnya. Itu yang sangat bahaya. Baik, yang seterusnya, Abdul Malik berkata, riwayat dari Abi Samurah juga, Jabir bin Samurah, di kemudian hari aku melihatnya, ini sambungan hari tadi ni, di kemudian hari aku melihatnya, yakni Usamah bin Qatadah, dalam keadaan kulit matanya turun kerana tua. Turun kulit mata ni, tua kan. Dia berjalan menabrak para sahaya di jalan-jalan, maknanya dia melanggar hamba-hamba di jalan dan meraba-raba mereka. Tak nampak jalan. Tengok pasal apa? Pasal tua. Antara doa daripada saat tadi ialah panjangkan umurnya. Tuan-tuan, kita ni pun satu juga, bila kita selalu orang kita kalau birthday lah kan, cewa birthday, sambut hari ulang tahun, kita akan doakan panjang umur, tambah sikit lagi murah rezeki, takat tu. Tapi sahabat dulu doakan dia panjang umur dalam keadaan miskin. Jadi kita nak kena hati-hati juga tu. Kalau kita doakan, jangan berhenti pada panjang umur saja. Panjang umur ataupun kita kata diberkati umur tu sebenarnya lebih baik. Diberkati umurnya maknanya dia kaya ke, dia miskin ke, hidup tu berkat. Kalau panjang umur, murah rezeki, ialah dia kadang-kadang kita takut tak sihat pula kan. Rezeki doktor benda banyak, kau tak sihat pula. Macam Usamah ni, doanya panjang umur, betul, satu. Bila panjang umur, tua. Bila dah tua dengan kulit mata dah tak nampak, dah jadi rabun pula, nak kena berjalan. Miskin, bila miskin, dia kena berusaha pula nak kena pergi cari makan dan sebagainya. Kemudian timpakanlah kepadanya fitnah-fitnah. Jadi
banyak benda lah yang berlaku, kesusahan dan kesukaran dalam hidup Usamah ni tadi, hasil daripada doa Sa'ad. Baik, itu habis. Yang berikutnya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an mendoakan keburukan ke atas Urwa bin Uwais ketika Urwa menuduhnya telah mengambil sesuatu dari tanahnya secara zalim. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, orang kata macam-macam kat dia, dia tak trigger tau. Tapi ada benda yang memang dia sensitif. Ada orang, kalau orang kata kaki temberang ke ataupun kuat melawak ke apa ke jenis macam-macam, tiba-tiba kalau kata yang ni dia ni ambil duit tabung masjid ni, yang tu sensitif tu. Benda kita ada maruah diri, tiba-tiba orang tuduh sesuatu yang kita kira benda tu sangat mulia, apa, tabung masjid kot kan. Ada orang dia memang duit kutipan masjid surau tu bagi kat dia, dia pergi buat benda lain hilang. Lepas tu buat tilek, buat tak tahu je. Ada orang jadi macam tu. Lepas tu kalau orang lain salah, dia tembak kawan tu macam dia tak nak buat jenis sama, atau mungkin dia lagi teruk. Tapi ada orang, kalau orang tuduh dia, orang tuduh dia ni tak berapa nak rasa, tapi ada satu part bila tuduh tu, lebih lah ni, aku tak buat benda ni. Walaupun dia dosa yang lain pun dia mungkin tak buat, tapi benda tu akan jadi sensitif. Macam kes Sa'id bin Zaid ni, pasal tuduhannya ialah mengambil sesuatu dari tanah Urwah secara zalim. Satu kehinaan bagi diri dia, dia rasa. Baik, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Uwais menuduh bahawa Sa'id bin Zaid mengambil sesuatu dari tanahnya. Urwah memperkarakan kes itu kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam gubernur ketika itu. Sa'id berkata, apakah mungkin aku mengambil sesuatu dari tanahnya setelah aku mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila Urwah tuduh, mengadu kat gubernur Marwan panggil untuk bicara. Jadi Sa'id bin Zaid kata, adakah aku akan mengambil sesuatu dari tanah dia setelah aku mendengar ucapan Rasulullah? Marwan bertanya, apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'id menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yawmal qiyamati ila sab'i ardin. Tuwiqahu yawmal qiyamati ila sab'i ardin. Mafhumnya, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dibelenggu dengan 7 lapis bumi. Lalu Marwan berkata, aku tidak meminta bukti lagi darimu setelah ucapan itu. Sa'id berkata, ya Allah, jika dia yakni Urwah berdusta, butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya. Tuan-tuan. Baik, dia yakni Hisham bin Urwah, perawi hadis, berkata, dia yakni Urwah meninggal dunia dalam keadaan buta. Ketika berjalan di perkarangannya, dia terperosok ke dalam lubang lalu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, ya Allah, jika dia berdusta, butakanlah matanya dan jadikanlah kuburannya di rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'id ni orang mulia di kalangan sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid. Jadi bila perempuan ni tuduh dia macam tu, rasa macam selekeh sangat. Tak macam kita kan, kalau kita orang yang mampu, tiba-tiba orang tuduh kita pergi ambil benda yang aku ada lah, benda tu tak hal pula. Tambah macam Sa'id, dia kata, adakah aku nak ambil benda ni sedang aku dengar daripada Nabi. Dia kata dia dengar dan dia meriwayatkan benda ni. Imam Muslim, guru-guru Imam Muslim ambil hadis ini.
Apakah maknanya? Dia telah mendengar satu ancaman daripada Nabi SAW atas kelakuan yang dituduh ke atas diri dia. Takkan aku nak berani, dia kata aku dengar Nabi sebut. Dan bukan sikit-sikit ancaman Nabi ni. Nabi kata, man akhadha shibran minal ard, siapa yang ambil sejengkal daripada tanah secara zalim. Orang buat macam mana ambil tanah secara zalim ni? Bukan jenis pergi ambil jengkawut, ambil bekhu, pergi ambil tanah macam tu. Dah. Kalau zaman kita orang tua dulu, dia apa? Dia punya sempadan lah perlunyok tu kan. Kan? Pokok kelapa tu pokoknya tu. Yang tu tengah-tengah malam buta, pergi angkat, pergi letak jengkal balik tang ni. Bagi luas tangan dia. Yang tu. Ataupun bila ada datang batu perenggan tu dikambui sorok. Ada batu sepadan tu kan. Sorok. Ataupun mungkin sukat secara salah. Kalau sukat panggil juruku untuk sukat tanah tersilap, kita kata duduk kategori silap. Silap satu. Bila orang dah minta supaya dah dibetul, kalau lah kata ada berlaku pertikaian, hantar juru ukur semula. Ni kita cerita zaman moden kan, hantar juru ukur untuk semak balik geran apa semua tu. Tiba-tiba, betul encik punya tanah ni dah makan tanah orang 2 kaki. Kalau kita insaf takut dengan hadis Nabi ni, hak mana yang dalam tempoh 2 kaki tu nak kena kira bicara dengan jiran sebelah tu. Kalau dia kata dia nak semua, kena tarik balik barang apa yang ada tang tu, tarik balik. Sekalipun dinding rumah. Ada jenis manusia, dia jenis suka buat rumah rapat dengan perenggan kan. Rupa-rupa rapat dengan perenggan, lah langkah masuk tanah jiran. Ramai jenis manusia macam tu dan dia tak ambil kisah pun. Sedangkan ada ancaman Nabi SAW untuk benda yang macam ni. Dia pun tak peduli ya. Kalau dia buat dinding tu betul-betul atas perenggan, bumbung tu masuk rumah orang lah, dah tentu dah. Bumbung dah tanah orang. Alah, bukan jiran sebelah, bukan. Apa dia kata kosong. Hari ni kosong, 10 tahun lagi dia nak buat bangunan dan sebagainya, dah sangkut tang tu pula. Atau kalau dia nak pergi jual lah tanah tu, dah jenis tu masalah. Pembeli akan kata, ni tanah jiran sebelah tu rapat masuk jalan sebelah ni. Kalau ikut haknya, tuan yang diambil hak tu, dia berhak. Kalau dia kata tolong perban buang, runtuhkan dinding tu, kena runtuh. Hak dia, tanah dia. Kalau dia kata bayar ganti rugi, mana bahagian tu nilai berapa, bayar ganti rugi. Yang tu dia kena ada persefahaman, kena meredai pula lah. Dalam geran memang geran macam tu, tapi rupanya dalam pembangunan dia ada tip lebih sikit. Yang ni kalau tuan tu kata bayar, kena bayar. Kalau jiran tu kata berkira apa dia pergi masuk tanah orang. Ada banyak ancaman sebenarnya dalam kes yang macam ni yang orang kita sayang. Kadang duduk pergi ulang alik masjid, surau. Baguslah sembahyang pergi ulang alik masjid sebagainya. Tapi rupanya tanah yang duduk tu tak beres. Ada masalah. Antaranya adalah hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan tentang 2 golongan. Kita selalu ulang benda ni, hadis ni. 2 golongan yang Allah Ta'ala tak terima salatnya. Yang pertama dia panggil Al-Abidul Abid, hamba yang melarikan diri daripada tuannya sehingga dia balik semula. Kalau ada setahun, yang ni tak ada lah kita kan, zaman kita tak ada hamba abdi. Tapi kalau ada hamba abdi, dia melarikan diri daripada tuannya. Sepanjang dia larikan diri, dia solatnya tidak diterima. Sampai dia patah balik, dia surrender balik kat tuan dia, dia kata dia kembali. Masa tu kalau lepas tu solat lepas tu baru dikira bicara diterima. Golongan yang kedua ialah orang yang solat di atas tanah yang dirampas. Dia rampas tanah tu, dia dah rampas mungkin rumah tu, dia tukar buat selap mata ke, pakat dengan juru ukur ke, pakat dengan pegawai tanah ke apa ke, tukar nama jadi nama dia. Buat rumah tu, semayang kat dalam tu, semayang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Memang ada yang tu cerita semayang tak terima je. Kalau yang ni ramai tuan-tuan, ada manusia yang dia ingat benda tu, kalau nak kira apalah sangat dengan sejengkal sekaki sekalipun yang dia rampas daripada orang, kalau dia tahu dia nak kena yang lebih sangat buruk di hari akhirat nanti. Tapi mungkin orang tak tahu kot, dia tak tahu benda ni kadang
Alah, kita diam-diam sudahlah. Kita dah diam-diam ambil tanah orang, kita biar. Mungkin ada orang dia rasa macam tak apa kot, orang tak komplain. Jiran ni juga tuan-tuan, kadang-kadang dia nak komplain, dia tak mau pasang muka. Hati tu duk mencengkam je kan, dia tak mau pasang muka. Jadi kena ada hati perut lah. Macam-macam jenis jiran ni. Ada jenis jiran yang ada satu tempat tu, rumah kawan ni dia jarang balik, ujung minggu sebulan sekali baru balik. Tiap kali balik, jiran sebelah duk parking dalam kat pos rumah dia, buat tak tahu lah. Tiap kali balik dia kena parking luar pula. Jiran sebelah duk parking tempat dia. Kalau reti nak minta maaf tak apa, tak reti pula nak minta maaf. Tak reti minta maaf. Lepas tu keluar asal, pergi tempat lain, esok main balik, masuk lagi parking. Jenis tak reti bahasa. Jiran bila kawan tuan rumah pun, dia kalau orang kata kenapa tak kunci pagar, bila dah sekali macam tu kita tak kunci pagar tu, tak mau nak jaga hati lah. Lagi nampak kedekut sangat ke kan, time tak ada di rumah ke, apa nak parking, takut sangat kereta tu panas, tak apalah. Tapi dah tuan rumah tu sampai, buat tak tahu, itu orang kata berkata kat pekak badak jenis macam tu. Ada jenis manusia yang macam tu kan, kadang-kadang berjiran, gantung periuk pelanggar apa semua letak kat rumah jiran tu kan, buat tak tahu lah. Belakang rumah tu tentang jiran dia bukan kisah, gantung periuk, gantung apa semua, sidaikan baju pun dekat pagar jiran. Jadi macam tu tuan-tuan, kalau dia mengaji sunnah, mengaji agama, penat lah jenis macam tu, tak beres lagi. Benda-benda kemanusiaan, benda-benda insani, kalau dia tak boleh fikir, maknanya something wrong pada jiwa raga dan akal dia kan. Tambah satu lagi, jenis manusia yang sewa rumah orang, keluar pindah rumah, dia jahanamkan habis semua dalam rumah tu, conteng, dinding, tinggal apa semua. Itu khianat namanya. Khianat tu mungkin tuan rumah tu tak tuntut di sekarang, di akhirat nanti dia tuntut benda tu kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi cerita ni, Sa'id ni dia sedar, dia sahabat Nabi, dia tahu, dia dengar perkataan Nabi tu, dan ini benda yang sangat mengerikan. Orang yang ambil walau sejengkal tanah orang lain, maka dia akan dibelenggu, dia akan diikat pada hari kiamat nanti dengan 7 lapis bumi. Itu ancaman buruk dah tu. Para ulama dalam berinteraksi dengan nas syarak sebutkan, antara tanda satu-satu perkara itu dosa besar ialah bila disertakan dengan perbuatan itu ancaman akhirat. Ada dosa, ada azab khusus yang dinyatakan, maka itu antara tanda perbuatan itu dosa besar. Yang ini termasuklah. Satu lagi ialah kena fikir, kalau sejengkal pun macam ini, apatah lagi yang tipu geran, yang ambil rampas tanah orang, yang tipu orang tua, makcik tua tanah dia ada sekian tu kan, datang makcik datang jumpa, minta cop tangan ke, minta tanda tangan, last sekali tersedak, nama kat geran tukar nama orang lain dah. Dunia mungkin dia boleh lepas, dunia mungkin dia rasa tak ada siapa yang ni, tapi di akhirat ketahuilah, di akhirat akan ada kira bicara yang sangat adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tipu, pergi corok-corok kampung, tengok makcik tua tu, ni tanah siapa, tanah makcik, tak apalah, kami nak buat yang ni sekian, nanti hasil kita kongsi ke apa ke. Dia tanam macam-macam, hasil apa dia buat tak tahu lah. Orang tu tunggulah tahun demi tahun, dah sekali mati. Tu semua akan ada kira bicara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada fokus kita kepada hadis ini, ialah pada doa Sa'id tadi. Dia doa, ya Allah, kau first kali doanya, biar dia meninggal dalam keadaan buta. Maknanya dia buta dulu, lepas tu dia meninggal. Satu. Dan yang keduanya ialah dia, doanya supaya dia buta. Tapi ialah Sa'id ni, tuan-tuan tengok, doa ni dia bukan terus macam tu. Kalau dia berdusta, ya Allah, kalau dia berdusta, itu kita ambil hak tadi kita sebut tadi. Ada orang kadang-kadang dia tuduh atas sebab dia salah faham.
Kadang kita ambil contoh kan, macam bak tanah kan. Dia kata orang tu curi rampas tanah dia apa semua kan. Orang terdak, bila buat juru ukur sekat-sekat, rupanya hak yang dia kata tanah dia tu memang tanah kawan tu. Jadi tuduhan dia tu berdasarkan salah faham dia tentang tanah dia. Dia bukan berdusta. Faham tak kan? Dia tuduh orang itu pasal dia sangka orang tu duduk atas tanah dia. Tapi bila dijelaskan, oh silap, dalam geran tu salah tempat ke, ukur silap ke, maknanya tuduhan dia tu bukan kerana dia jahat ataupun dia berbohong. Jadi Sa'id ni, dia doa dekat siapa nama Urwah ni, kalau dia berdusta, maknanya bukan kategori hak ni, ini memang kategori tuduhan bohong. Dia tuduh secara bohong, kawan tu tak buat pun, dan memang tak ada salah perkiraan, salah faham, bukan, tapi memang dia bohong. Cerita dia, Sa'id kata kalau dia atas tuduhan dia berdusta, dia ni tuduhan dia tu dia dusta, butakan mata dia, matikan dia di tanah dia. Bagi dia rasa dia tanah yang dia nak sangat tu kan, bagi dia mati situ. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia dalam hadis ini, dia mati ketika berjalan depan rumah dia, mati posok dalam lubang. Baik. Dari Hisham bin Urwah, perawi hadis, berkata, aku melihatnya buta meraba-raba tembok ketika berjalan. Dia, yakni Urwah binti Uwais, berkata, doa Sa'id bin Zaid menimpaku. Makna tuan badan sedap. Macam tadi dah kan, Usamah tadi. Dia kata, benda tu dia sedap benda tu. Ketika dia berjalan di rumahnya, dia melewati sebuah sumur. Ada telaga kan. Lalu terprosok ke dalamnya. Sumur itulah yang menjadi kuburnya. Itu dia. Makna kata sebelum dia mati tu dia sedar doa orang yang dizalimi, orang yang dia zalimi, doa orang tu kena kat dia. Baik, perhatikanlah kepada siapa anda memaafkan. Apakah maaf anda menyebabkan kebaikan, atau apakah maaf anda akan membuatnya bertambah zalim kepada orang lain. Ini pesanan daripada pengarang kitab kita ni. Bila kita ada dua pertimbangan kan, Allah lalu tanya, orang ni buat sekian-sekian, buat keburukan, buat kejahatan kat diri saya, apa yang perlu saya lakukan? Jadi kita ambil, kalau kita kata kita nak maafkan dia, hak kita nak maafkan. Kalau kita rasa kita nak minta dia diambil tindakan, hak kita boleh pilih yang tu. Cuma isunya ialah siapa orang yang kita sedang berhadapan tu, yang kita deal tu. Kalau kita maafkan dia, dia memang penyamun, dia memang scammer. Macam kan ada banyak kes kan, satu orang scam, dia guna profile picture kita, guna nombor telefon dia, minta duit melalui WhatsApp dekat kenalan-kenalan kita. Habis pun kenalan dia minta duit, kata rosak lah, anak demam lah, nak minta duit lah, macam-macam. Dalam benda-benda macam tu kan, berapa ramai jadi mangsa percaya, bagi duit ribu. Itu trend pakai WhatsApp. Yang trend pakai Telegram, tuan-tuan, kau ada yang masa kenal tu saja nak, ni pesanan penajar saja nak bagi ingat kat tuan-tuan. Telegram ni, kita ada muka depan macam ni kan. Sebelum kita buka mesej tu, kita buka depan ni. Akan ada mana-mana punya scammer nanti, dia akan minta tolong, dia kata ayat dia, mana ayat dia? Mana ayat? Ayat dia standard je. Ni dia. Tolong screenshot jap mesej dalam Telegram, sebab nak tengok username saya, barusan saya kena hack lagi ni. Ayat ni standard tuan-tuan. Tuan-tuan aku dapat yang ni ya. Jangan tengah keluar buat kerja kan, Syahir tengah duk edit apa tu, nampak orang screenshot, kita pun kawan kita ni, kita pun screenshot bagi kat dia. Screenshot bagi kat dia muka yang depan ni kira super sedekah kat dia. Pasal dalam banyak-banyak ni, bawah tu dia ada mesej yang main daripada Telegram tu kan, your login number tu. Dia suruh seperti screenshot tu pasal nak ambil hak login number tu. Kita kan perasan kan, main screenshot bagi. Rupanya yang tu. Kalau kebetulan benda tu duduk di bawah, dia tak boleh buat apa. Bila dia dapat login number tu, dia akan log outkan semua device yang kita ada tu. Dia control kita punya Telegram. Dia akan hantar macam-macam ke orang. Dia akan scam orang pula, dia akan minta duit dan sebagainya.
Orang nak tengok, nombor telefon betul dah nombor Syahir ni. Gambar-gambar dah, check nombor telefon betul. Kalau tak double check, tabayun, pergi call tanya, betul ke nak duit ni? Kan? Kalau tak tabayun ni tu, hantar duit. Bagi nombor akaun, ni nombor akaun siapa? Nombor akaun kawan, nombor akaun isteri, nombor akaun siapa dah kan? Tapi manusia ada yang percaya tau. Bagilah juga. Scammer. Kadang-kadang bila, ini tajuk kita ni ialah, bila kita dah tahu orang tu scam kita, tak apalah rezeki dia, saya maafkan. Maafkan yang macam tu adakah akan menyebabkan dia jadi lebih baik, dia berhenti ataupun dia akan sambung scam lagi? Yang ni biasanya mungkin orang yang kita tak kenal. Tapi kalau tuan-tuan kena dengan, ini ustaz saya dulu duk mengajak dengan pakai rutrah, ajak macam-macam, minta duit yang ni. Bila kita pakai redha, tak apalah dia ustaz, kita maafkan dia, dia scam berapa puluh ribu orang lagi yang kena. Lepas tu dah sekali lompat scam lain pula. Kalau kita maafkan, kita membiarkan dia begitu, itu maknanya kita membiarkan kezaliman. Jadi itu yang dipesan oleh pengarang kitab kita ni. Apakah maaf anda menyebabkan kebaikan? Asasnya memaafkan itu memang sangat baik. Tapi adakah dengan memaafkan itu jadi kebaikan? Atau apakah maaf anda akan membuatnya bertambah zalim kepada orang lain? Seorang ni maaf lah, geng mengaji ni tak apa je ni, jurih belaka. Kita buat, dia maafkan, kita tipu orang lain pula, dia pun maafkan juga. Lah semua maafkan, dia jadi bermaharajalela pula. Itu benda yang kena fikirkan. Jika maaf anda melahirkan kebaikan, menghentikan fitnah dan menghentikan kejahatan, maka tahanlah amarahmu dan maafkanlah orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada orang buat salah dengan kita, kalau kita marah, tapi mungkin dia dah sedar, dia minta maaf, kan, dia insaf, salah masalah lah, dan kita pun maafkan dia, dengan dia pun dah ada tekad, dia tak buat lagi dah. Kita pun tidaklah pergi berburuk di depan orang ramai lagi apa semua kan, kita tak hebohkan. Maknanya kesalahan tu kita diam, takat tu je. Kalau itu berlaku, maknanya dia memang bertobat, last dah tak buat dah, lepas tu dia akan jadi yang lebih baik atas sebab kebaikan yang kita buat kat dia, atas sebab kemaafan yang kita berikan. Maka itu adalah pilihan pertama. Maknanya Allah mencintai orang yang buat macam ni. Ni level memang A je lah. Orang dah buat salah kat kita, kita boleh maafkan dia, dan kemaafan kita tu menyebabkan dia jadi lebih baik. Itu kita kira pilihan pertama. Namun jika maaf membuat kezaliman dan kesewenang-wenangan seseorang semakin bertambah, maka anda harus mengambil jalan qisas, yakni jalur hukum. Kalau kita maafkan itu menyebabkan dia jadi lebih, orang utara kata more, naik lemak kan, dia makin bertambah pula kan, yang tu tuan-tuan jangan biar. Kalau kata terpaksa mendedahkan, kena dedahkan. Kalau kejahatan itu berlaku secara umum, kerosakan itu umum, memang wajar untuk didedahkan secara umum. Baik, agar sikap anda ini dapat menghentikan kezaliman dan kerosakannya. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerosakan. Nampak? Ini apa nama conclusion dia. Di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang itu semua. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Oleh kerana itu, seseorang harus mengetahui secara tepat bila harus memaafkan dan bila harus menuntut, bila harus mewajarkan dan bila harus membela diri. Dan jangan lupa memohon pertolongan dari Allah dalam segala keadaan. Anda boleh membela diri sesuai kadar kezaliman yang anda terima. Kita sendiri, pilihan di tangan kita, pasal tu kena rasional. Kalau kita tak boleh jadikan kemarahan itu letak kat depan. Bila kemarahan letak kat depan, takut kita tak rasional. Kemarahan tu biar dalam kawalan. Mana kalau kita nak main chess tu, kita letak tang ni kita menang, letak kot ni pun kita menang. Kena kontrol. Kalau kita gelojoh, takut kita kalah.
atau menjadi lebih buruk lagi. Jadi pilihan kita ialah kena tahu bila kita kena maafkan dan bila kena menuntut. Dan boleh juga begini, kita boleh maafkan kesalahan personal tu, tapi dalam masa yang sama kita pun kena bawa ke pengadilan, kan, kena mengadu, kena buat laporan dan sebagainya. Tentang dosa personal kita kata tak apa, dia maafkan, tapi tak mau lagi kerosakan, buat laporan kepada pihak berwajib. Selalunya kes apa je ni? Dia banyak kes berkaitan dengan manusia, kes duit, kes maruah, kan, jenis-jenis macam itu. Baik, jadi yang dipesan kepada kita, boleh bela diri sesuai dengan kezaliman yang diterima, tapi kita sambung sikit lagi, jangan melampaui batas dalam membalas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling memaki, dosanya akan kembali kepada orang yang memulai, selama yang dizalimi tidak berlebihan dalam membela diri. Hadis riwayat Muslim. Ada dua orang, kawan ni pergi kata kawan tu, kawan ni pergi kata balik kat kawan ni, dosa pada kawan yang buat mula. Tapi kalau orang yang kedua yang balas tu tadi, kalau dia balas tu lebih daripada yang pertama, dia pun dosa. Benda ni tuan-tuan nak kena ajak siapa tak? Ajak daripada anak-anak lagi. Kan anak kan jadi bergaduh kan? Nak bergaduh kan, bergaduh. Siapa mula? Selalu kita kata siapa mula? Siapa buat dulu? Itu salah lah pasal dia mula dulu. Dia provok dulu. Tapi kawan ni dia provok sikit, yang kawan hak ni pergi kelutu dia dengan macam-macam, salah lebih kan. Jadi kita ambil, kita yang menilai benda tu, kita tahu yang mula pun salah, yang pergi balas lebih daripada kadar yang sepatutnya pun salah. Kita hukum anak tu dua-dua kan, macam tu. Sama juga dengan kita. Bila berlaku kes macam tu, hang ni perkata kat aku pergi kata kat hang, lepas tu dia pergi balas balik tu, dia buat lebih pula. Kalau dia fitnah kawan ni, dia balas balik dengan satu fitnah lagi teruk daripada tu. Jadi Nabi SAW pesankan benda ni dalam surah Asy-Syu'ara, firman Allah Ta'ala mafhumnya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Jangan lebih. Bila lebih, dia dipanggil i'tida, lampaui batas. Demikianlah, barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang ia deritai, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Suratul Hajj ayat 60. Diperbolehkan bagi orang yang tertindas untuk membela diri sesuai kadar penindasan dan tidak boleh melampaui batas. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi wewenang, yakni hak kepada ahli warisnya. Maka janganlah melampaui batas dalam membunuh balas. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Suratul Isra ayat 33. Tajuk dia, dalam Islam boleh tak balas dendam? Boleh. Tapi tak boleh melampaui batas. Tak boleh lebih daripada had. Di sini tampaklah betapa pemberian maaf sangat berguna. Seringkali orang yang dizalimi tidak mampu mengukur kadar kezaliman yang dia alami. Oleh kerana itu, tidak jarang dia kehilangan kawalan dalam membela diri, sehingga menjadi berlebihan dalam membalas penindasan yang dia terima. Dengan demikian, dia akan terjebak dalam dosa. Di sini manfaat memaafkan menjadi nampak begitu jelas. Apalagi orang yang memaafkan tidak akan berdosa sama sekali, bahkan mendapat pahala kerananya. Jadi bila diberikan kepada kita pilihan, boleh balas dendam kan, kita kata. Bila kata boleh balas dendam tu, memang boleh lah. Tapi oleh kerana kita ni bimbang, tak boleh kontrol, bila balas tu takut lebih, jadi patah balik dosa kat kita. Pengarang kitab kita ni pesan, itu menunjukkan memaafkan tu jauh lebih baik. Kan? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dulu
Tajuk kita tentang ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi, dia akan datang dengan tajuk yang baru. Tajuk kita yang baru pada tadi ni, tidak ada kata salah bagi orang yang berbuat baik. Tapi itu kita akan cerita yang lain kali. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada apa yang tuan-tuan nak bincangkan. Iya. Kalau hukum tanah orang tadi tu kan, Ha. ada hadis Nabi tu kan. Iya. Kalau tanah kerajaan ataupun tanah maju, dia ambil tanah tu dia gunakan untuk ini, dia tanah pokok ke apa ke, besarkan rumah tu, mana tu? Maksudnya tanah tu ada tuan. Tanah tu tanah pemaju. Tanah pemaju. Yang buat rumah. Ataupun tanah kerajaan. Okey. Dia ambil tanah tu dia guna untuk diri dia. Tanah pokok ke apa. Tanah reserve kerajaan ke apa jenis macam tu. Tanah pemaju taman. Tanah pemaju taman. Dan wallahu taala alam, kalau untuk tanah yang begitu umum, maksudnya memang tidak ada sebarang apa nama pembangunan, maka benda tu, tanah tu boleh dimanfaatkan. Tanpa, jangan mentang-mentang aku tanam pokok kita seorang punya dah. Tanah tu tanah umum, kita pergi tanam situ, maknanya kalau ada siapa-siapa datang nak ambil, minta, itu jadi hak lah. Mana kita kena kongsilah, tanah tu tanah umum. Dan sebaik saja bila kata kerajaan atau pemaju kata kami nak guna balik tanah ni, dia kena bagi dengan redha hati, dia tak ada komplain apa. Dia tak boleh, sepatutnya dia tak boleh nak tuntut ganti rugi apa pun. Ni tanah pokok pisang 50 pokok nak minta ganti rugi. Yang kata tanam tanah tu pasal apa? Kawan tu kira tak tuntut sekupang pun sewa pun kira okey dah kan. Jadi sementara dia memang, kita kata dia memang tak guna tanah tu, memang reserve untuk ni, kalau nak manfaatkan, wallahu taala alam. Setakat yang fahamnya boleh dimanfaatkan, dan dia tak boleh kata kedekut hanya aku seorang punya, pergi pagak pula tu dia seorang punya tu pula kan. Tanah pun tempat awam, bagilah manfaat bersama untuk semua orang. Kalau tuan tanah kata nak ambil balik, kena bagi. Sama kat tanah-tanah kerajaan pun semua tuan-tuan, dan nama pun istilahnya tanah kerajaan kan. Kalau dah kata nak ambil balik, ambil lah. Tuan tanah pun macam tu juga. Bila tuan tanah kata dia nak ambil balik, kena bagilah. Dia isu-isu yang macam ni sebenarnya kadang-kadang yang berlaku tu ialah macam kes wakaf buat sekolah ke apa kan. Kalau ada yang kes wakaf ni, dia kena betul-betul clear perjanjian tu. Wakaf ke, bagi pinjam guna tanah ke, dia kena bagi clear. Clear tu yang paling senang ialah bertulis. Kalau takat lafaz di mulut, saksi nak kena ada. Yang bapa ada lagi, dia kata dengan ni saya wakafkan sekian ni, ustaz buatlah maktafi macam mana pun. Lepas tu tak ada siapa saksi. Kawan tu pun ingat-ingat lupa tak bagi dia wakaf ke tidak ke, memang datang anak nak tuntut tanah tu. Tuan tanah tu berhak tuntut tanah tu. Tak boleh kita main play victim, hantar masuk dalam Facebook kata tanah ni akan dirampas oleh orang sekian-sekian lah, anak-anak tak ingat ke akhirat lah, kesian mak bapak lah. Dah kalau memang bendanya tak clear, di pihak kawan yang bagi kata pinjam guna tanah, nak ambil balik bila-bila masa kan. Banyak kes macam tu kan, banyak kes macam tu. Jadi dia kena, benda tu kalau benda yang membabitkan pertikaian, benda tu eloknya ada dokumentasi supaya boleh ditimbang tara, bawa ke mahkamah, bawa tribunal, bawa ke apa benda semua macam tu lah. Nah, sensitif tajuk tanah ni. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang kan tanah pesaka, jenis tanah yang duduk tanah pesaka. Dia kata tanah pesaka rumah bawah, rumah atas, rumah bawah, semua tu yang dia buat tu tanah dia. Mati. Jenis menantu menikah, orang luar menikah dengan anak ni, tuan tanah mati, dia duduk situ jaga rumah apa semua. Hak anak tuan tanah pun mati, menantu duduk tentu, orang lain adik-beradik lain semua tak boleh masuk rumah tu. Tu pun namanya merampas juga tu. Ada orang dia sanggup putus saudara dalam kes-kes yang macam tu, sedangkan dia tak tahu yang hadis Nabi SAW tadi. Ambil sejengkal pun kena belik dengan apa nama bumi. Tak apa kalau ambil satu tapak rumah kan. Benda tu memang menakutkan. Jadi sensitif, tapi kita kena clear cut. Pasal tu juga selalu pesan, kalau mati, kalau ada alik-balik kita mati, malam tu tak usah gatai pergi buat kenduri apa semua, berhimpun adik-beradik, kena bagi clear kata benda. Berapa galung tanah dia ada, berapa ekar tanah, yang ni siapa punya, yang ni siapa punya, agihannya macam mana, siapa orang yang berhak untuk dapat yang tu. Benda tu kena bagi clear. Dia bukan kerana kita tamakkan dunia, tapi kerana salah
salah bawa benda dunia macam ni, kita akan menderita di akhirat sana. Tak dasar lewa, tak dasar tak kisah kan. Yang tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dia jangan jadi satu jenis manusia, satu golongan tu yang dia buat sendiri. Tak adalah satu golongan dulu kan. Dia buat rumah ibadat dia kena dekat tapak masjid ke kenapa ke, dah duduk pun teroboh tanah. Bila orang suruh pindah, demand nak dapat tanah lagi besar daripada tu. Banyak ke tempat tu jadi. Nayang lah jenis tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada. Okay. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.